Baik, insya-Allah hari ini kita masuk tajuk baru iaitu aurah, antara tajuk yang perlu kita fokus kerana melibatkan aurah yang kita nak sebut ni, bukan saja aurah dalam solat, sebab aurah dalam solat dia mudah, simple saja. Biasanya kita dah tahu, dan juga implement kita pun biasanya okey. Yang kita nak tambah hari ni dalam kitab kita ni, dia detailkan aurah di luar daripada sembahyang. Ini penting, aurah di luar daripada sembahyang ni antara banyak kita melakukan kecuaian dan juga kesilapan. Sebab kita tak tahu tempat-tempat yang wajib dikatuk dan situasi-situasi tertentu yang wajib kita tutup aurah kita. Satunya dia tak tahu tempat wajib katuk, tempat mana yang wajib katuk dan boleh buka. Dan keduanya situasi, dia tak tahu depan siapa wajib katuk. Itu penting untuk kita ketahui. InsyaAllah hari ini kita akan cover tajuk makna aurah, dan kedua tata cara tutup aurah dalam solat. Dia ada cara tutup aurah dalam solat. Dan ketiga kita akan cover pembahagian aurah. Pembahagian aurah perempuan, aurah lelaki ada 3. Aurah perempuan hamba ada 3, dan juga aurah perempuan merdeka ada 4. Perempuan dia lebih, ada 4 aurah yang mesti kita tahu kerana pelaksanaan kita supaya menepati dengan sistem syariat yang sebenar. Sebab kalau kita termis dalam topik ini ataupun dalam tata cara menutup aurah ini, menyebabkan kita akan melakukan pelanggaran syariat, pelanggaran hukum. Tempat yang wajib katuk kita tak katuk, itulah dia akan menyebabkan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan, selu-selu kita mula sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan program pengajian kita walaupun secara online, tapi Allah berikan kesempatan juga kepada kita dalam keadaan apa jua sekalipun, tapi Allah beri peluang kepada kita untuk konsisten berada di dalam majlis ilmu, dan minta kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini status orang yang digelar sebagai ahli ilmu, supaya kita mati dalam keadaan status kita ahli ilmu, kerana status ini sangat mulia, sangat besar dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan para ulama tekad niat supaya mereka mati dalam keadaan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menuntut ilmu, mengajar ilmu, atau bahasa ringkasnya dipanggil ahli ilmu. Ini antara tekad, niat dan juga harapan para ulama kita supaya mereka dimatikan dalam keadaan orang yang menuntut dan mengajar ilmu, kerana besar pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi status orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu syarak. Sangat besar dia punya ganjaran pahala yang Allah tawarkan, dan sangat tinggi status di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana para ulama sentiasa menekankan kepada kita, sehingga mana para ulama sangat committed dalam mengaji dan mengajar ilmu ini, sehingga mereka tekad supaya mereka mengaji dan mengajar sehingga mereka mati. Itulah kita punya amalan para tuan guru kita, para ulama yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Baik, itulah saya ingat pesanan tuan guru saya. Dia mengatakan bahawa
apabila kita belajar, maka ingat, perbetulkan niat, dan kita tekad supaya kita belajar sampai mati. Kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kita, catatkan kita ini sebagai salah seorang penuntut ilmu syarak sehingga kita mati. Maksudnya tuan-puan, bukanlah kita ini nak syarat mati dalam majlis ilmu, tidak. Tetapi mati kita sebagai profession kita, status kita ketika itu orang yang menuntut dan mengajar ilmu syarak. Itulah dia punya pesanan para ulama kita. Apabila kita berada dalam majlis ilmu, maka kita tekad yang pertamanya, kita niat pertamanya, aku belajar ini kerana semata-mata kerana Allah. Tidak ada unsur-unsur lain. Bukan kerana free, bukan kerana ada masa hari ini kita join, bukan kerana malu kepada siapa-siapa, bukan kerana malu kepada cucu kita, bukan kerana malu kepada anak kita, malu kepada kawan kita, kerana kawan kita ajak, tidak. Tetapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita sebut semalam. Dan yang kedua, kita juga kena ada niat. Juga kita kena tekad. Kita belajar ilmu syarak semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan untuk beramal, dan juga untuk menyebarkan ilmu syarak, dan kita tekad supaya Allah, kita niat, kita belajar ilmu syarak sampai mati. Sampai kita mati. Kenapa? Kerana kita nak rekodkan, kita nak Allah rekodkan nama kita ini sebagai orang yang mati dalam keadaan statusnya menuntut ilmu syarak. Inilah yang dipesan oleh para ulama kita. Sebab itu penting tuan-puan, walaupun kita sempat belajar 2-3 tahun, tiba-tiba Allah tarik awal umur kita, maka kita mati pun Allah rekodkan lagi. Contoh tuan-puan, selalu tunggu kita pesan. Contohnya, apa-apa kitab kita niat belajar kerana Allah Ta'ala, dan aku akan belajar sampai mati. Aku belajar sampai khatam kitab sampai mati. Sekiranya kita mati, belum lagi orang sempat khatam kitab itu tuan-puan, walaupun kita mati, setiap kali kuliah berjalan, kita direkodkan orang yang belajar ilmu. Kita tetap dapat pahala belajar ilmu syarak ketika mana majlis ilmu sedang berjalan di atas dunia, walaupun kita dah mati. Kenapa? Ulama bahas. Kerana kita dah niat. Kita niat, aku belajar kerana Allah Ta'ala, dan aku akan belajar sampai mati. Tiba-tiba Allah matikan sebelum sempat dia khatam kitab, maka setiap kali majlis ilmu berjalan, Allah rekodkan pahala kepada dia. Seolah-olah dia itu hadir sebagai orang yang menuntut ilmu walaupun dia dah meninggal. Inilah keuntungan apabila perbetul dan setim niat yang baik, menyebabkan kita ada benefit dan kita ada keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama kita tekankan sangat niat ini supaya betul. Baik, serta tuan-puan, kita terus kepada kitab kita, muka surat, bagi orang yang ada kitab Hidayatul Sibyan, muka surat 13 tuan-puan, perenggan yang kedua, faslun, pasal baru. Pasal yang pertama kita dah settle. Pasal yang kedua hari ini, masuk pasal kedua ni dalam perenggan, dalam muka surat 13 ini. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, faslun, ay haza fasilun, ataupun haza faslun. Ini bermula satu fasal. Kita dah sebut sebelum ni tuan-puan makna fasal, iaitu pemisah di antara topik sebelum daripada ni dengan topik yang baru ini dipisahkan oleh ibarat yang nama dia faslun. Ini satu fasal. Bermula menutup aurah. Bermula menutup aurah, iaitu menutup aurah tu. Bermula syarat menutup aurah di dalam solat. Ini kita nak fokus hari ini, menutup aurah dalam solat dan menutup aurah di luar daripada solat. Dan kita fokus dulu tuan-puan supaya kita tahu tata cara menutup aurah dalam solat. Bermula menutup aurah iaitu menutup aurah tu dengan sesuatu. Dengan tu dia panggil koid kepada menutup. Menutup tu dengan sesuatu. Sesuatu tu pula sifat dia yang suci. Lagi pula sifat yang kedua, yang menegah ia sesuatu itu akan kelihatan warna kulit. Ini dipanggil aurah. Jadi cara nak tutup aurah ni,
Tutup tu dengan apa? Ni penting. Dia nak tahu, nak gambarkan kepada kita alat. Alat yang digunakan untuk cover, untuk tutup aurah. Baik, sebelum kita nak bincang alat untuk kita guna untuk tutup aurah, tuan-puan, kita nak kena tahu dulu yang pertama. Ini kata kunci paling penting. Apa dia? Kena tahu makna aurah. Kerana aurah ini di dalam bahasa syarak ataupun bahasa Arab yang telah diguna pakai oleh orang Melayu tanpa orang Melayu mendefinisikan aurah. Dia mengambil bahasa ini direct daripada bahasa Arab, digunakan di dalam bahasa Melayu. Kenapa? Kerana orang Melayu kita ni sangat hampir dengan syarak. Orang Melayu kita ni banyak bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Arab dan juga sedikit bahasa Inggeris. Jadi orang dulu dia, tuan-puan, apabila dia sebut aurah, tutup aurat. Melayunya aurat lah. Auratum ni bahasa Arab, Melayu dia ejaz sedikit jadi aurat. Aurat, tutup aurat. Dia dah tahu tergambar dalam minda dia apa maksud aurat. Tapi oleh kerana kita dah lama tinggalkan syarak, menyebabkan makin lama makin kabur, makin bela. Hanya tinggal nama, dirinya bela. Nama apa? Nama panggilan aurat, diri aurat itu kita tak tahu. Apa maksud aurat itu? Kita dah tak perasan, tak berapa confident, tak berapa clear makna aurah. Sebab, tuan-puan, selalu saya sebut konsep pengajian turas mesti clear betul-betul di antara ismun dengan musamma. Di antara nama dengan diri. Jadi kita belajar ini tujuan dia, target dia, tuan-puan, bagi kita clear, bagi kita faham makna diri suatu benda. Musamma itu dipanggil diri, dipanggil makna, dipanggil zat. Diri, makna, dipanggil musamma. Jadi kita nak kenal ni apa? Bukan sekadar nama, tetapi kita nak kenal lebih daripada itu. Yang menjadi target kepada kita ialah benda, ialah diri benda. Diri yang dipernamakan. Ataupun dalam bahasa akademik fiqh dipanggil makna, dipanggil ta'rif, dipanggil definisi. Itu definisi, ta'rif, makna. Apa dia? Merujuk kepada benda. Apabila kita sebut aurah, apa dia diri aurah yang mesti kita faham? Sebab tergambar dalam minda bukan nama. Nama itu hanya sekadar di bibir, tetapi minda kita nak kena nampak ialah diri. Apabila kita kata aurah, diri dalam mindanya kena nampak. Aurah itu di bibir, aurah itu nama. Nama sekadar di bibir, mindanya nampak diri. Tuan-puan, tuan-puan, macam kita sebut nama. Apabila kita sebut nama anak kita, adakah terbayang di minda nama? Tidak. Nama hanya sekadar di bibir, tetapi dalam ingatan kita adalah dirinya. Dalam ingatan kita adalah dirinya. Dalam ingatan kita adalah rupanya, fizikalnya. Bukan nama. Nama ada apabila ditulis. Nama nampak pada tulisan, tetapi tidak ada pada realiti. Itu nama, tuan-puan. Nama ada pada tulisan, tetapi tidak ada pada realiti. Sebenarnya nama tak nampak. Tetapi yang nampak ialah musamma. Realitinya ialah musamma. Makna. Sebab itulah, apabila dibincang, dibelajar, apabila kita belajar di dalam agama, maka ulama akan memberikan dua definisi. Tuan-tuan perasan, pertamanya definisi lughah, yang keduanya definisi istilah. Kenapa ada dua definisi? Kenapa? Kerana pertamanya ialah definisi lughah untuk kita tahu dari segi linguistiknya, dari segi bahasa Arabnya, apa panggilan, nama dari sudut bahasa Arab. Yang kedua, kenapa ada definisi dari segi istilah, makna pada sudut istilah? Kerana istilah inilah merujuk kepada diri benda. Istilah inilah yang kita nak, terminologi yang dari sudut syarak, inilah yang kita nak dari sudut benda yang kita nak kenal. Apabila sebut solat, solat itu ibarat, solat itu panggilan, solat itu nama, merujuk kepada musamma, merujuk kepada dirinya. Apa dia? Dirinya mesti tergambar di minda kita solat. Jangan tergambar, jangan nampak nama di bibir. Ini hanyalah sebutan nama solat, sebutan sembahyang dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya sembahyang. Itu sembah Tuhan yang bernama Yad. Ataupun dalam bahasa Arabnya ialah salatum.
Dalam minda kita tergambar diri solat. Sebab itulah kita nak belajar tuan-puan kitab fiqh ini, kitab tentang sembahyang ini, supaya kita kenal hakikat sembahyang. Sebut Allahu Akbar. Ketika mana kita ucap aku sembahyang zuhur, tergambar di dalam diri kita sembahyang, rupa sembahyang. Nah, itulah yang kita nak target dalam pembelajaran ilmu agama, supaya kita kenal suatu benda. Kita target, kita sebut tuan-puan di Bibli kita aurah, tutup aurah, haram, nak keluar rumah. Apa dia aurah? Tergambar dalam minda kita. Kalau tergambar dalam minda kita diri aurah, itulah dia rupa aurah yang kita nak kena faham. Kita tak nak sebut tuan-puan dalam bibir minda bela. Sebut solat dah lagi. Dah. Tiba-tiba kita tengok anak kita mendirikan solat tak sempurna, maka kita akan kata tak solat sekali lagi. Anak kita kata dah solat. Sebab kita kenal solat. Solat ini panggilan di bibir, tapi minda kita kenal diri solat. Kita cakap ke anak kita masih anak-anak baru belajar, kata-kata solat lagi ban, tak betul tu, tak dinamakan solat. Anak kita solat kali kedua. Kita tengok salamnya tak betul. Kita kata, ban, solat sekali lagi. Repeat lagi, ban. Abang tak solat. Anak kata, dah solat, mama. Abang dah solat. Kerana anak kita masa kecil, masih sekolah rendah ini, dia tak tahu apa itu solat yang sebenar. Tetapi kita yang dah belajar, kita tahu solat yang ada dalam minda kita ialah solat yang sempurna. 13 rukun. Dia mendirikan ataupun melakukan ke-13 rukun dengan sempurna. Itulah dia solat diri, solat yang sebenar. Kerana kita dah belajar sebelum pada ini, ada anggota solat, ada solat. Beza, kita manusia, ada anggota manusia dan ada manusia. Nak nama manusia, mesti lengkap anggota kita. Mesti ada kepalanya, mesti ada badannya, mesti ada tangannya, mesti ada kakinya. Lengkap anggota besar dan juga lengkap anggota kecil. Itulah kesempurnaan gabungan anggota besar dan kecil itu dinamakan manusia. Begitu juga sembahyang. Sembahyang, nak nama sembahyang tuan-puan mesti lekap juzuk dia. Mesti kita melaksanakan sempurna juzuk dia. Sempurna rukun 13 baru dinamakan sembahyang. Kalau tidak dinamakan orang yang melakukan perbuatan sembahyang tapi dia tidak mendirikan sembahyang. Berapa ramai hari ini tuan-puan orang hanya melakukan perbuatan dalam sembahyang tetapi mereka belum sembahyang. Kenapa? Karena kita kenal diri sembahyang itu merujuk kepada menyempurnakan ke-13 rukun dengan sempurna. Settle. Baik, aurah pula tuan-puan. Makna aurah ini ada dua. Kita buka minda supaya konsep kita faham. Kalau kita terus kepada makna aurah pun boleh. Tetapi kita nak buka minda kita dulu tuan-puan, minda fiqh. Kita belajar fiqh supaya faham konsep setiap hukum. Apabila kita faham konsep setiap hukum, kita tahu cara untuk kita belajar. Aku dah tahu konsep belajar begini. Aku mesti tahu apa diri, bukan sekadar nama. Kerana dia dah faham konsep pembelajaran fiqh yang betul. Itu konsep mesti faham tuan-puan. Aurah ni tuan-puan, makna aurah ni ada dua. Ini yang kesilapan berlaku apabila kita tak faham makna aurah. Kita hanya faham satu makna. Sedangkan di dalam kitab fiqh menyebut dua makna. Antara banyak kitab-kitab fiqh, kitab asas pun ada sebut. Dalam kitab Safinatun Najah, syarah kepada kitab Safinatun Najah, iaitu kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah, menyebut makna aurah ada dua. Dalam kitab Bajuri Ibn Qasim juga menyebut makna aurah ada dua. Apa yang disebut dalam kitab Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah? Aurah ini ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Ini mana aurah? Aurah makna yang pertama tuan-puan, kawasan, tempat. Ini kita faham dalam minda kita sebut aurah merujuk kepada tempat, merujuk kepada kawasan. Yang yajibu satrah, yang wajib dikatuk. Sekejap lagi kita nak bincang alat untuk cover, alat untuk katuk. Sebelum nak bincang alat untuk katuk tuan-puan, kena faham dulu makna aurah. Aurah ni diri dia apa dia tuan-puan? Ma yajibu satruh. Barang ataupun tempat yang wajib dikatuk. Kita nak kena tahu hari ni nak belajar tuan-puan pembagian aurah, iaitu nak belajar tempat yang wajib katuk mengikut situasi tertentu. Kalau tak tahu basic ni tuan-puan, memang dia akan jawab hantar.
Sebab itu tuan-tuan, konsep nak jawab dalam fiqh dia ada flow. Yang ni orang yang tak inilah orang yang tak peminat nak belajar, sebab dia kan fiqh ataupun ilmu-ilmu lain, dia ada flow dia, ada disiplin dia, bukan boleh jawab ikut dah. Kita sedang belajar proses untuk memahami hukum fiqh. Jadi flow dia tuan-tuan kena jaga. Kalau tidak, kita akan jawab tak tepat mengikut kehendak sebenar. Walaupun orang tak berapa nak rajin belajar kerana dia agak sukar, perlukan masa lama, orang nak semua instant. Belajar semua nak cepat tuan-tuan. Semua nak cepat. Ada yang tak nak belajar. Ada yang nak tanya saja soalan. Ada juga dia tak nak belajar. Kuliah tak datang. Dia tak nak bersusah payah, nak senang saja. Nak senang, just refer mana-mana ustaz, tanya. Ada juga dia belajar melalui persoalan. Boleh belajar juga, tapi melalui soalan. Dia nak mudah. Tu nak instant. Ada orang yang bertukar lumuh nak ilmu, mula daripada A sampai Z, mula daripada awal kitab sampai akhir kitab. Ada macam-macam jenis orang. Dan pahala dia, dan kebolehan dia, kemahiran dia mengikut usaha yang dia pelajari. Usaha yang dia dapat. Kalau dia sukar, usaha dia untuk dapat ilmu, maka Allah bayar berdasarkan kesukaran dia. Baik. Aurah yang pertama tuan-tuan, seulang sekali lagi, aurah yang pertama, kawasan yang wajib katuk. Kita akan belajar gini, kawasan mana wajib katuk. Sebab tu aurah terbaik kepada 3. Yang kedua tuan-tuan, wa ma yahrumu nazrahu. Inilah tempat yang ramai kita keliru. Sebab dia skip aurah yang kedua. Dia ambil satu makna saja aurah. Aurah bagi dia, ma yajibu satrahu sahaja. Wa ma yahrumu nazrah, itu bukan aurah. Sedangkan aurah ini digabungkan oleh para ulama, kita ada 2, bukan 1. Iaitu yang keduanya ialah kawasan yang haram lihat walaupun tak wajib katuk. Kawasan yang haram lihat walaupun tak wajib katuk. Mana contoh tuan-puan? Kita akan belajar. Bagi wanita, al-mazhab al-Imam Syafi'i, kat muka tuan-puan, kawasan muka tak wajib katuk. Tangan hingga siku, tangan hingga pergelangan tuan-puan tak wajib katuk. Tetapi adakah tak aurah? Jawab dia aurah. Aurah nisbah haram lelaki yang bukan mahram dia melihat muka wanita dan juga tangan wanita tanpa sebab syar'i. Tidak diharuskan untuk lelaki melihat tanpa ada izin yang diharuskan oleh syarak. Tanpa ada sebab yang diharuskan oleh syarak. Ada beberapa sebab yang boleh melihat muka wanita, yang boleh melihat tangan wanita, yang ini sebab yang diharuskan oleh syarak. Kalaulah tidak ada sebab yang diharuskan oleh syarak, saja-saja ketika nak bercakap tenun wajah dia, tak berkelip tengok muka wanita. Kenapa? Dia kata ketika nak bercakap kena tengok wajah. Baru ada baru ada apa dia panggil? Panggil apa tu? Eye contact. Barulah ada kita punya bercakap ni, dia ada aura dia. Nak kena tengok muka tenun, tak berkelip-kelip. Haram. Kenapa? Kerana muka wanita, tangan hingga siku wanita, aurah nisbah haram melihat, tetapi bukan nisbah wajib katuk. Begitu juga lelaki. Muka lelaki tak wajib katuk. Badan lelaki tak wajib katuk. Adakah boleh tengok bagi wanita yang bukan muharram, bukan mahram? Jawab dia, tak harus wanita yang tidak ada hubungan mahram melihat muka lelaki, melihat badan lelaki. Walaupun badan lelaki tak wajib katuk, muka lelaki tak wajib katuk. Itu kita akan bincang. Baik, saya tuan-puan, kita dah tahu makna aurah ada 2, dan kita nak belajar sebelum belajar tata cara, kita nak belajar dulu alat. Kita nak tahu alat untuk tutup. Kita tahu sekejap lagi kita akan bincang dalam sembahyang kawasan mana yang wajib katuk bagi lelaki, kawasan mana wajib katuk bagi perempuan. Dan kita nak belajar mula-mula dulu tuan-tuan, alat untuk katuk. Sesuatu benda yang macam mana yang boleh, yang sah untuk kita guna untuk katuk kawasan yang wajib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula menutup aurah. Jadi bermula menutup kawasan yang wajib dikatuk di dalam sembahyang. Itu kita panggil, kita tak guna nama, kita guna diri dia. Bermula menutup aurah. Bermula menutup kawasan yang wajib dikatuk di dalam solat. Mana dia? Iaitu, dia tak cerita kawasan lagi. Dia cerita alat.
Iaitu katuk-katuk tu dengan sesuatu. Sesuatu ni alat. Benda yang kita nak guna untuk katuk ni benda yang macam mana? Boleh ke tidak katuk dengan plastik? Tak nak katuk dengan kain? Boleh tak katuk dengan kulit kayu? Boleh tak katuk dengan apa nama ni? Orang panggil apa? Kulit binatang yang jadikan kain, yang jadikan seluar. Kulit binatang yang dah samak. Boleh ke tidak? Jawab dia, kena tahu sesuatu. Iaitu dengan sesuatu. Benda yang nak tutup tu. Syarat sesuatu tu yang suci, yang menegah ia sesuatu tu. Pertama suci, yang kedua sesuatu tu yang boleh menegah ia, menhalang ia sesuatu yang kita guna tadi akan kelihatan warna kulit. Jadi syarat tuan-puan ada dua syarat. Pertama kita kena guna sesuatu yang suci. Kalau kulit binatang yang belum samak tak sah kerana itu najis. Kalau kain yang ada najis, mutanajis tak sah. Kita boleh guna sesuatu yang suci, lagi pula sesuatu itu boleh menghalang daripada nampak warna kulit. Kalau sesuatu suci, tetapi kita guna sesuatu benda itu tak boleh menghalang daripada warna kulit, maksud dia nampak warna kulit. Sesuatu benda yang kita cover, yang kita pakai itu transparent, nampak warna kulit. Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak capai ciri-ciri sesuatu yang digunakan, yang diharuskan oleh syarak untuk menutup aurah. Ciri sesuatu yang digunakan untuk menutup aurah bukan semestinya kain, boleh guna apapun asalkan menepati dua ciri. Pertamanya benda itu suci, yang keduanya benda itu boleh menutup warna kulit daripada nampak. Kalau kita guna plastik putih tuan-puan, plastik putih, kita guna plastik putih, tak ada contoh. Plastik putih ini benda suci, boleh pakai jadikan baju. Tiba-tiba pakaian putih itu nampak warna kulit. Warna kulit boleh nampak dengan pandangan yang secara orang panggil berhadapan, secara khitab. Kita khitab seperti bercakap dekat ini, kita perhati nampak warna kulit dia, maka tak sah. Kalau pakai plastik tapi plastik sampah warna hitam, jadikan pakaian, boleh? Boleh. Kenapa? Menepati dua ciri. Pertamanya plastik itu suci, yang keduanya plastik itu boleh menghilangkan ataupun menghalang daripada nampak warna kulit. Baik, settle tuan-puan. Mudah saja. Ada dua ciri yang boleh digunakan untuk tutup. Bolehlah tutup dengan daun kayu pun boleh. Boleh tutup dengan kain. Okay, of course kita pun guna kain. Boleh guna dengan kulit binatang. Tuan-puan orang dulu dia pakai jadikan kulit harimau, jadikan kain. Kulit harimau jadikan baju. Kulit harimau jadikan songkok tuan-puan, jadikan kopiah. Tapi kulit harimau yang telah disamak. Kenapa? Kerana ciri pertama mesti suci. Ciri kedua mesti menutup warna kulit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, yang kedua tuan-puan, maka Tafriq nak cerita tentang etika ataupun cara nak tutup. Kenapa penting tuan-puan nak tahu cara tutup? Kalau tuan-puan tak dapat kunci ni, menyebabkan tuan-puan tak boleh nak rungkai satu isu yang biasa berlega dalam masyarakat kita, iaitu ketika mana orang solat, orang rokok, kawan kita rokok depan tuan-puan, kita di belakang ni kita nampak paha dia. Kita nampak paha dia, nampak betis dia, nampak paha dia, nampak underwear dia. Contoh saja tuan-puan. Contoh, kita rokok, kawan kita depan solat, depan kita, dia pakai kain, tak pakai seluar, dia pakai kain. Kemudian dia rokok. Apabila dia sujud, Dia sujud, tuan-puan, kita di belakang ini, kita nampak. Apa kita nampak? Kita nampak betis dia. Kita nampak paha dia. Dengan underwear pun nampak. Oh, dia kata Tok Bilal ni hari ni pakai underwear warna merah. Nampak? Kenapa? Kita nak sujud, gaya kita nak sujud tu, dia sujud dulu, kita nampak sampai ke paha. Boleh ke tidak? Ada orang yang tak tahu kunci ni tuan-puan, dia kata tak boleh, nampak aurah. Sebab tu dia kata, Tok Lebay ni dia kata, nak pakai seluar, nak solat pakai kain, kena pakai seluar. Dalam kain tu pakai seluar. Dalam jubah tu pakai seluar. Kenapa? Nak jaga aurah, dia kata. Kadang-kadang kita tak teliti dalam bab aurah ni. Ni mengaji tak cukup. Dia rupanya huraian dia tak cukup. Dia pergi faham terlebih. Ni penting tuan-puan, nak tahu kunci ni, kena tahu cara tutup aurah. Cara tutup aurah, baru kita boleh jawab isu ni. Kalau tidak dia hantam. Sebenarnya tuan-puan, tak
wajib katuk pihak bawah. Walaupun nampak sampai di underwear dia, betih dia nampak, poha dia nampak. Sedangkan poha dia tu kawasan wajib katuk dalam solat. Betih tak apa, tak wajib katuk. Wajib katuk dalam solat bagi lelaki tuan-puan bermula daripada pusat hingga lutut. InsyaAllah kita akan bahas sekejap lagi pembahagian aurah. Pembahagian aurah kita bahas sekejap lagi. Dia detail tuan-puan. Dalam solat bagi lelaki tuan-puan wajib katuk pusat hingga lutut. Maknanya paha tu termasuk aurah dalam solat. Apabila dia sujud, nampak paha dia. Tetapi nampak itu nisbah bawah ke atas, nisbah bawah. Apabila nisbah bawah, tak wajib katuk nisbah bawah. Maksud katuk ini, tak wajib kita, rapatkan. Walaupun nampak, kerana pihak atas dia dah katuk. Dia dah pakai kain dah, nisbah pihak atas. Nah, ini kita nak tahu kunci ni tuan-puan untuk tuan-puan merungkai isu dan polemik yang berlaku dalam masyarakat. Orang dia jawab makin ikut dam, tak confident. Ada yang Tok Haji ni jawab, dia kata tutuplah, pakailah seluar elok, tapi tak pakai pun tak apa. Okey. Ada yang kata hak terlebih, dia kata tak boleh, tak pakai, siapa yang tak pakai kain, tak pakai seluar, tak sah solat dia. Ini confident dia. Sebab apa? Dia belajar tafsir hadis tapi tak belajar fiqh. Kalau dia belajar fiqh tetapi cara dia belajar itu belum detail sehingga dia boleh betul-betul beramal. Sebab tu cara pengajian juga sangat penting tuan-tuan. Baik, tengok maka. Maka ni dipanggil tafriq, fa'ut tafriq. Tafriq bagi mana? Tafriq bagi menutup aurah. Alat dia dah bagi. Alat tutup aurah dua ciri. Maka cara nak tutup pula. Maka ditutup dia akan aurah. Tu kita panggil nama. Kalau nak panggil diri dia, maka ditutup kawasan yang wajib ditutup. Maka cara macam mana tutup tu? Pada ni dia panggil pada nisbah. Pada ini nisbah. Bukan zarfiyah. Pada tu pada nisbah. Pada pihak atasnya atas aurah dan kelilin aurah. Jadi cara nak katuk ni tuan-puan, cara dia wajib kita katuk pihak atas dan kelilin pihak atas. Tak wajib katuk kelilin pihak bawah. Pihak bawah tak wajib kelilin. Ini penting tuan-tuan. Wajib katuk. Ni saya contoh saja. Saya ambil contoh ni. Ini tuan-tuan, botol air ni. Ini pihak atas, ni pihak bawah. Ni pihak bawah. Ni pihak atas, ni pihak bawah. Yang wajib katuk, cara nak katuk tuan-tuan, kita wajib katuk ni atas ni, pihak atas ni, wajib katuk cara macam mana? Keliling. Maksudnya mesti rapat keliling. Macam mana rapat keliling ni? Nak rapat keliling, tengok dia kata, ditutup akan dia pada pihak atas dan keliling. Wajib tutup pihak atas dan keliling. Keliling, pinggan. Maksud dia tuan-tuan, pinggan kita ni kita lelaki. Perempuan dia mudah sebab perempuan seluruh muka dengan tangan saja. Lelaki ni, pusat hingga lutut itu kawasan wajib katuk. Pusat hingga lutut kawasan wajib katuk. Maksud dia, kita akan bincang sekejap lagi. Diri pusat, diri lutut tu sekejap lagi kita bincang. Jadi pusat ni tuan-puan, atas, pihak atas pusat ini, kita katuk mula daripada atas pusat. Kita ambil yang sunat lebihkan. Sekejap lagi kita akan bagi border sebenar wajib katuk ada ke diri pusat. Sebenarnya diri pusat tak wajib katuk. Tapi wajib ambil sedikit itu untuk pastikan bahawa sempurna katuk kita. Jadi kita ambil semua atas pusat itu, mula daripada pihak atas pusat, wajib keliling. Semua pinggan kita ni, pusat ni, pihak pusat, keliling pusat ni, mesti katuk rapat. Mesti keliling tuan-puan, keliling pinggan kita, mesti rapat. Ni pinggan ni pinggan contoh dia, pusat sini ni pusat, ni pinggan mesti rapat. Mesti keliling. Keliling kena rapat semua. Pihak atas supaya pandangan atas tuan-puan tak nampak. Pandangan atas tak nampak. Kalau tak keliling, tak kemas tuan-puan, pandangan atas nampak. Macam orang pakai seluar jeans tuan-puan terbelah. Sebab apa? Sebab lurah dia ni tuan-puan. Seluar jeans ni orang agak bukan obes, maksudnya dia agak berisi sikit. Menyebabkan lurah dia ni akan nampak lurah. Walaupun dia pakai seluar jeans, lurah dia nampak. Pandangan pihak atas, nampak punggung dia. Tak sah solat dia. Kenapa? Cara dia katuk tak sempurna.
Dia tak tahu cara katuk. Pihak atas ini, pandangan atas, kalau atas masih nampak daripada bawah, dan daripada pihak atas nampak bawah, tak sah. Kenapa? Kerana cara tutup, mesti tutup pihak atas keliling, supaya tak nampak aurah. Pihak atas, pandangan pihak atas, keliling kita mesti katuk, jangan bagi nampak. Mesti ambil kain, sumbak dia punya lurah dia ni tuan-tuan. Kan orang pakai seluar jeans, apabila dia tunduk, kan dia nampak. Dia keluar. Mesti padak kain buruk dalam tu, supaya dia punya lurah dia tu tercover. Ataupun dia pakai seluar, kena naik atas, ikat pakai tali pinggang betul-betul. Ada pun pihak bawah tuan-tuan, ada pun pihak bawah tak wajib keliling, tak wajib katuk keliling. Tak perlu kita pakai seluar dan sampai di betih ni tuan-tuan, kita kemaskan di betih. Di bawah apa nama ni? Bawah kepala lutut ni kemaskan, tak perlu. Ataupun dia pakai seluar panjang terus, tak perlu. Walaupun dia tunduk, sujud, orang lain boleh nampak pihak bawah, tak apa, sah. Kenapa? Kerana dia dah ikut dia punya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kalaulah dia tak nak pakai seluar di pinggang, boleh dia terus pakai jubah, kemudian dia tutup pihak atas. Boleh juga tuan-tuan. Ada cara yang kedua, dia boleh tutup pihak atas. Iaitu, bawah ini tuan-tuan, dia tak pakai seluar. Dia pakai jubah tanpa seluar. Ataupun tanpa kain. Boleh pakai jubah tak ada kain pun boleh tuan-tuan. Tapi dengan syarat pihak atas dia kena tutup kemas. Dari pihak pandangan atas tak nampak. Tapi kalau pandangan atas dia kacin, baju dia buka, pandangan atas boleh nampak. Sampai di punggung dia, sampai di semua nampak habis. Maka tak sah. Kenapa? Kerana dia tak mengikut cara tutup, etika tutup yang ditetapkan oleh syarak. Baik, saya rasa dah clear tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tak ada masa lagi, kita terus kepada yang kedua. Kita dah dua benda dah kita bincang. Pertama, makna aurah. Yang kedua, alat untuk menutup aurah. Yang ketiganya, cara tutup aurah dalam solat. Cara tutup aurah dalam solat sangat penting untuk merungkai isu-isu yang dipolemikkan. Isu-isu ni macam-macam orang jawab. Maka jawapan kita mesti kemas. Hujah dia tengok nas ulama. Ini hujah dalam kitab jelas. Kita nak terus masuk yang keempat tuan-tuan. 3 benda dah kita belajar. Yang keempat ini agak penting, iaitu pembahagian aurah. Mungkin kalau kita cuba pada sempat, sebab dia aurah panjang, kita akan sambung minggu depan. Ada 3 aurah. Mungkin kita cover hari ni aurah lelaki. Aurah lelaki ada 3. Aurah perempuan hamba dan perempuan merdeka, 3, 4 lagi tu akan datang minggu depan. Sebab aurah perempuan hamba ada 4. Aurah perempuan hamba ada 3. Aurah perempuan merdeka ada 4. Jadi 4 tempat dan 3 tempat itu kita akan bincang minggu depan. Baik, kita settle dulu minggu ni. Ini penting tuan-tuan. Sebab kalau tak tahu yang ni menyebabkan dia keluar kadang-kadang tak tutup, keluar pula dah anak saudara dia datang tak tutup aurah, tak pakai tak pakai baju tangan pendek saja, perempuan pakai baju tangan pendek. Kenapa dia kata ni anak saudara saya? Sebenarnya bukan anak saudara dia, anak saudara suami dia. Sebab dia tak tahu. Apabila dia tak tahu, berlaku pelanggaran syariat kat situ. Dia haram mendedahkan aurah walaupun sedikit kepada orang yang bukan mahram dia. Ini kita nak tahu. Tapi hari ini bukan perempuan. InsyaAllah perempuan minggu depan. Ini lelaki dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Bermula aurah itu atas 3 bahagi. Pertama daripada 3 tu. Mana dia? Aurah laki-laki merdeka. Sama ada ia lelaki ni merdeka atau hamba, sama je. Lelaki tuan-puan dia sama. Aurah lelaki merdeka ataupun hamba sama. 3 aurah. Tapi kalau perempuan beza. Perempuan merdeka 3 aurah. Tapi perempuan hamba 3. Perempuan merdeka 4. Ada beza. Laki sama. Maka ni tafriq pada kata aurah laki-laki merdeka dan hamba sama. Dia nak perincikan. Yang kata ada 3 perinci. Dia tak sebut lagi 3, di belakang dia akan sebut. Di belakang dia buatkan kesimpulan aurah laki dia 3.
Baik, mana yang kata aurah lelaki dia 3 ni? Kawasan wajib lelaki katuk. Bukan dalam solat saja ni. Dia cover semua sekali. Dan bukan dalam solat saja. 3 ni termasuk di luar solat. Maksud 3 ni tuan-tuan, 3 situasi yang wajib dikatuk oleh lelaki mengikut tempat dia wajib katuk tu, mengikut situasi. Situasi seorang diri, tempat mana yang dia wajib katuk. Situasi dia berada di hadapan orang yang haram dia kahwin, tempat mana dia wajib katuk. Situasi yang berada di hadapan orang yang harus dia kahwin, tempat mana yang wajib dia katuk. Itu maksud 3 aurah. Maka iaitu aurah lelaki merdeka dan lelaki hamba ni. Baranian. Satu aurah pertama. Aurah, ini kawasan yang wajib dikatuk, mana? Antara pusat laki-laki dan lututnya lutut laki-laki. Kawasan pertama, yang dia wajib katuk antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut ni kawasan pertama, aurah pertama. Dia ada 3 aurah. Aurah pertama bagi lelaki, dia wajib katuk mana? Tempat mana? Pusat hingga lutut. Ingat tuan-puan, aurah pertama bagi lelaki yang dia wajib katuk pusat hingga lutut. Bukan antara tu dia katuk pusat dengan lutut, tengah-tengah tak katuk. Itu pun kena faham ibarat kita. Kita belajar kitab tuan-puan, kena faham ibarat kitab. Setiap satu ayat demi satu ayat ataupun satu perkataan demi satu perkataan, dia ada makna dia. Tahu makna murad yang sebenar, kena ambil daripada guru kita. Bukan kita faham sendiri. Kita faham sendiri ini yang bahaya. Dia akan menyebabkan kita andai sendiri akan tersasar daripada murad, daripada yang dikenaki oleh ulama. Itu bahaya. Sebab tu belajar ni tuan-puan, kita kena ambil daripada guru dan pendetailan guru itu dia ambil daripada guru ke guru untuk menjaga keaslian huraian ilmu, keaslian ilmu, ketempatan ilmu. Kita tak nak ambil daripada orang yang tak belajar daripada guru. Kenapa? Kerana huraian dia berdasarkan andaian dia sendiri. Setiap nas, setiap tab ulama itu dia andai sendiri. Itu bahaya. Apabila dia tak ambil daripada guru, perkataan itu pun dia andai sendiri. Kadang-kadang bahaya lagi parah tuan-tuan, dia condemn pula ibarat kita. Saya biasa dengar ada orang kata tak berapa tepat perkataan ini digunakan. Sepatutnya musannif kena guna sekian-sekian. Memang ada ibarat yang diperbetulkan oleh ulama, tapi kita jangan perbetul sendiri tanpa kita ambil daripada guru kita yang perbetulkan ibarat itu berdasarkan guru-gurunya perbetul. Bahaya. Kadang-kadang kita perbetulkan yang dah betul. Contoh tuan-puan, kita tak ada istilah tu. Kata orang baca kitab idaman penutup, pelita penutup, banyak. Dia kata perhamba. Hamba dengan perhamba ni beza tuan-puan. Orang belajar istilah kitab lama, dia tahu beza. Kalau dia tak belajar, dia andai saja, memang dia tak tahu. Dia akan andai sendiri. Ini cetak terlebih cetak sepatut hamba, dia kata. Tapi perhamba ni, perhamba. Bukan tersilap cetak, bukan tersilap tu penulis. Memang penulis dia nak kepada perhamba, bukan hamba saja. Itu dia beza tuan-tuan. Hamba ini status kita dengan Allah. Kita sebagai hamba. Kalau nak mubalarah lagi, nak lagi dahsyat, lagi rendah status dia, perhamba. Biasa orang petani sebut, biasa orang Kelantan sebut. Ni mu jangan duk perhamba diri sangatlah. Ni perhamba diri ni nak rendahkan lagi standard dia, mubalarah lagi daripada hamba. Saya hamba. Dia nak guna saya ni perhamba diri. Ni saya ni perhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu lebih mubalarah daripada hamba. Saya biasa dengar orang condemn, orang kata ni perhamba ni silat cetak ni. Dia pandai goreng pula dah silat cetak. Itu bahaya orang tak ambil daripada guru. Baik, tengok tuan-puan. Antara ni, maksud apa antara? Ini kita poin yang saya nak cerita. Faham antara. Maksud dia, iaitu barang, kawasan wajib katuk. Kawasan mana?
antara pusat dan lutut. Bukan makna antara pusat dan lutut, tutup pusat dan tutup lutut sahaja. Tidak. Antara ni makna apa? Makna mula daripada pusat hingga lutut. Itu murad antara. Apa maksud antara pusat lutut? Bermula daripada pusat hingga lutut wajib katuk. Cuma dibahaskan oleh ulama di sini tuan-puan, adakah wajib katuk diri pusat, adakah wajib katuk diri lutut. Ini secara detail. Secara detail, secara asas memang kita dah tahu wajib katuk semua. Tapi pendetailannya asas dulu sebelum kita belajar yang detail. Asasnya tuan-puan, diri lutut tak termasuk aurah, diri pusat tidak termasuk aurah. Sebab tu antara pusat dan lutut sahaja aurah. Pusat tak termasuk aurah, lutut tak termasuk aurah. Ini faham ibarat cara betul. Ibarat antara pusat lutut, maknanya bermula daripada pusat hingga lutut, tetapi pusat tak masuk, lutut tak masuk. Yang kedua, kita tahu, aurah ini bermula antara pusat dan lutut. Pusat bukan aurah, lutut bukan aurah. Yang kedua, adakah wajib katuk diri pusat, diri lutut? Jawab dia tuan-puan, wajib katuk diri pusat, diri lutut. Walaupun dia tak aurah. Kenapa? Kerana termasuk dalam kaedah, lil wasaili hukmul maqasid. Pusat dan lutut itu menjadi wasilah, perantaraan untuk mencapai, menyempurnakan maqasid, menyempurnakan tujuan menutup aurah. Tujuan kitanya nak tutup mula pusat hingga lutut. Nak capai tujuan, nak menyempurnakan tujuan objektif ini, mesti kena lebih. Nak kena lebih juga. Termasuk juga kaedah yang kedua, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu benda yang ni. Suatu benda ni kita nak menyempurnakan ke sesuatu kewajipan, tak sempurna, melainkan kena buat benda tu, maka benda tu wajib juga. Contoh tuan-puan, kalaulah kita nak menyempurnakan kawasan antara pusat dengan lutut, kalau kita tak lebih sedikit border, tak akan sempurna. Maka wajib kita lebihkan sedikit kawasan pusat dan sedikit kawasan lutut, nak menyempurnakan kawasan yang wajib katuk. Maka melebihkan sedikit qadar untuk nak menyempurnakan kawasan wajib, itu adalah wajib katuk separuh lutut, separuh pusat. Dan lebih semua itu adalah sunat. Tuan-puan, sunat kita lebihkan semua lutut dan juga semua pusat. Baik, settle. Itu pendetailan lah. Baik, satu, aurah pertama. Iaitu tempat pertama bagi lelaki antara pusat dan lutut. Jika tempat pusat dan lutut ni, berapa situasi yang diwajib katuk? Pusat dan lutut ni tuan-puan, pusat dan lutut, maksud pusat hingga lutut. Mudah-mudahlah pusat dan lutut tu, jangan buat betul luruh bebendul. Luruh bebendul, dia pergi tepek pusat, tepek lutut, tengah-tengah tu, apa nama ini, Tok Umar ambil. Tergantung-gantung. Sebab dia pusat dengan lutut je. Bukan. Pusat hingga lutut. Mudah-mudah kita panggil pusat dan lutut lah. Situasi dia tuan-puan, mana? Ni. Jika di dalam sembahyang. Satu tempat ni dia ada 3. Tempat pertama, pusat hingga lutut ni, situasi dia ada 3 juga. Pertama, jika di dalam sembahyang dan pada, yang ni ketika berhadapannya lelaki tadi sama laki-laki, ataupun dengan perempuan yang mahramnya, dengan perempuan yang haram dia berkahwin. Baik tuan-puan, jadi satu tempat ini dia ada 3 situasi. Wajib katuk bagi lelaki pusat hingga lutut ni bila? 3. Situasi pertama ketika dia dalam solat. Solat dalam keadaan pusat hingga lutut katuk, badan tak pakai baju tuan-puan, sah solat. Cuma makruh je lah. Tapi jangan boja lah. Sunat pakai baju. Nak ceritanya pakai baju dalam solat ni tuan-puan, bukan wajib. Yang wajibnya, yang dapat pahala wajibnya ialah tutup aurah pusat hingga lutut. Itu dapat pahala wajib. dapat pahala wajib. Baik, settle.
Yang kedua, pertama dalam solat, yang kedua apa tuan-puan? Yang keduanya ialah ketika berhadapan sama-sama lelaki. Kawan kita pergi rumah nak sembang, tak pakai baju, tak apa. Pusat yang lutut dah tutup dah. Ataupun dia tutup separuh je pusat, tak apa. Sebab dia tutup wajib je. Tok lebay ni dia kira wajib je. Hang sunat-sunat dia tak buat. Tak apa. Jangan kita condemn orang muda-muda. Oh lah, lebay mengaji kitab bukan main, dia kata. Duk kandar kitab sampai lebuk kitab-kitab. Sampai leban kitab-kitab. Kitab bau ketiak dia tu, kilit kitab. Batu nama kitab pun kuning habis. Tapi dia kata amalam Allahu Akbar. Dia kata, pakai kain pun nampak pusat separuh. Nampak separuh je pusat, separuh dia katuk. Sebab dia katuk wajib je. Dia katuk wajib saja, kawasan wajib dia katuk. Kerana hak separuh kawasan yang kata wajib tu untuk melekatkan kawasan yang nak menyempurnakan kawasan wajib. Maka separuh lebih kurang 2 jari. Lebih kurang 2 jari. Jadi itu kawasannya wajib. Betul, dia buat dah betul dah, dia tutup wajib aja. Ketika mana berada di hadapan lelaki, kita lelaki, dia pun lelaki, dia wajib, dia katuk hak mana wajib saja. Yang ketiga tuan-puan, situasi ketiga ketika mana dia berada di hadapan perempuan haram dia berkahwin. Kalaulah dia berada di hadapan perempuan haram berkahwin, maka dia wajib katuk pusat dengan lutut saja. Depan mak dia, depan adik dia, depan anak saudara dia. Tak wajib katuk seluruh badan. Dia hanya katuk pusat hingga lutut sahaja. Baik, settle. Satu tempat bagi lelaki. Tengok tempat yang kedua. Dia ada 3 aurah lelaki. Kita baca lelaki je hari ni tuan-puan. Masa nak cukup dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika, tempat kedua, aurah kedua. Dan jika berhadapannya lelaki dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu kawasan yang wajib katuknya sekalian badan lelaki. Sekalian badan lelaki. Ini tempat kedua. Wajib katuk sekalian badan bagi lelaki. Ketika mana? Ketika mana dia berada di hadapan perempuan ajnabiyah. Okey. Yang ketiga. Dan aurah laki-laki yang ketiga. Mana dia? Dan jika. Ini aurah ketiga. Aurah pertama. Seluruh badan bagi lelaki itu. Wajib katuk seluruh badan tu. Bila? Ketika dia berada di hadapan perempuan ajnabiyah. Kalau perempuan ajnabiyah ni perempuan yang haruh dia berkahwin. Perempuan yang haruh dia berkahwin, kena kenal. Ini kena tengok dalam kitab, kita akan belajar insya-Allah akan datang, iaitu golongan 18 jenis mahram. Kena ingat 18 jenis mahram insya-Allah. Selain pada 18 itu, kita kenal siapa dia. 18 jenis mahram yang haram berkahwin selama-lama. Dia ada haram mu'abbad 18 jenis dan dia ada haram mu'aqqad lebih kurang 6 ke 7 jenis. Haram mu'abbad 18 yang haram dengan sebab keturunan ada 7. Haram dengan sebab susuan ada 7 dan haram dengan sebab berambil-ambilan ataupun musaharah ada 4, 7, 7, 4, 18. Maka 18 ini sahaja orang yang haram berkahwin selama-lamanya. Dia ada 3 hukum. Apabila haram berkahwin selama-lamanya, 3 hukum dasar lagi sama. Iaitu haram kahwin. Yang keduanya, wuduk tak batal. Yang ketiganya, sentuhan yang tidak haram. Dan last yang ketiganya ialah aurahnya hanya pusat dan lutut sahaja. Kalaulah dia ini haram berkahwin selama-lama. Haram berkahwin, sentuhan yang tidak membatalkan wuduk. Yang keduanya ialah sentuhan yang tidak haram. Dan yang ketiganya ialah aurah. Dia ada 3 hukum dasar apabila melibatkan mahram. Itu kita akan belajar akan datang. Itu kita nak kenal mahram kita. Apabila kita kenal mahram, insya-Allah kita tidak akan silap dalam peraturan menutup aurah. Kerana aurah ini tuan-tuan dia ada kaitan dengan mahram. Jadi ajnabiyah ni apa? Ajnabiyah ini dia panggil orang haruh berkahwin. Sebab aran dia nak tahu benda ni, formula dia tuan-puan. 18 jenis haram muaqqad, haram muabbad, haram selama-lama. Tetapi dia ada haram yang muaqqad, dia ada haram sementara.
Haran sementara ni lebih kurang dalam kitab kita akan sebut lebih kurang 6 ke 7. Haran dengan sebab himpun. Haran dengan sebab li'an. Haran dengan sebab wati syubhah. Haran dengan sebab berlainan agama. Haran dengan sebab tolak 3. Ini dipanggil haran muaqqat. Tidak melibatkan 3 lagi hukum. Dia hanya haram sementara tetapi wuduknya batal. Yang keduanya sentuhan yang haram, tak boleh bersalam. Hukum dasar yang ketiganya ialah aurahnya seluruh badan. Sebab tu kena pandai beza haram muaqqat sementara dan haram muabbad selama-lama. Tapi kata kuncinya kita tak kena ingat dulu haram selama-lama ini yang kata ada 3 jenis, 3 sebab saja mudah. Haram dengan sebab keturunan ada 7 jenis. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukun sampai habis. Yang keduanya haram susuan juga ada 7. Yang ketiganya haram dengan sebab berambil-ambilan ada 4 sahaja. Jadi sebab haram ini ada 3 saja. Haram keturunan ada 3 sebab. Lahirnya caban 18. Kita tahu kunci ni dan kita ingat yang lain haram muaqqat lebih kurang 6 ke 7 itu insya-Allah dah panduan inilah untuk kita guna pakai apabila kita berinteraksi dalam sosial, society kita, dalam kekeluargaan kita. Kita tahu sepupu ini duduk di mana statusnya. Boleh ke tidak sentuh? Aurahnya macam mana? Wuduk batal ataupun tidak? Kita tahu kata kunci siapa sepupu kita. Sepupu bukan mahram, sepupu ajnabiyah. Maka kita tahu apabila ajnabiyah aurahnya seluruh badan. Dan sentuhan yang batal wudu dan sentuhan yang haram tidak boleh. Nak main bedal aja bersalam. Sepupu dia kata satu nenek, ayah saya ni beradik-beradik ayah dia, kami satu datuk, apa salah nak salam? Memang salah lah sebab sepupu walaupun satu datuk. Walaupun ayah dia dan ayah kita satu adik-beradik, tapi kita boleh berkahwin. Nak kahwin apa sepupu? Tak ada nafsu Tak ada nafsu pasal kita. Tapi syarak benarkan berkahwin sepupu. Tu cara dia tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita bincang benda tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badan. Dan jika ada ia lelaki hamba dan merdeka di dalam khulwah. Ini yang ketiga. Last kali tuan-tuan. Hari ni kita baca 3 je. Baca 1 je. Iaitu aurah lelaki. Aurah lelaki yang ketiga mana tuan-tuan? Aurah lelaki yang ketiganya ialah ketika mana dia berada seorang diri. Atau khulwah ketika mana dia berada seorang diri, wajib katuk kubul dan dubur sahaja. Ini aurah yang ketiga. Aurah ketiga apa? Kubur dan dubur. Aurah pertama pusat hingga lutut, ada 3 situasi. Aurah yang kedua seluruh badan, 1 situasi. Aurah yang ketiganya ialah kubur dan dubur, 1 juga ketika dia berada seorang diri. Tu. Dan jika ada ia lelaki hamba dan merdeka tadi di dalam khulwah, yang ketika berseorangan, bersunyi-sunyian, seorang diri, maka dua kemaluan, iaitu zakar dan kubur dan dubur. Wajib katuk kubur dan dubur. Tak pakai underwear pun tak apa tuan-tuan. Ada orang kata, ustaz kena pakai underwear. Tak pakai underwear pun tak apa. Wajib katuk kubur dengan dubur. Ambil kain padak depan, exhaust depan, depan. Ambil kain padak exhaust belakang. Depan tutup, belakang tutup, tengah-tengah tak tutup. Tak apa. Tapi seorang diri lah. Jangan buat depan orang pula. Ni kira seorang diri. Maka ni, dia panggil nak buat kesimpulan yang kata aurah laki-laki ni ada 3. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 aurah. Maka hasillah bagi lelaki itu 3 aurah. Keduanya wallahu alam. Keduanya daripada 3 aurah lelaki, perempuan, hamba dan juga perempuan merdeka. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung hari Sabtu depan aurah perempuan hamba dan juga aurah perempuan merdeka. Perempuan merdeka. Dan kita kesimpulan untuk dalam aurah-aurah, isu-isu aurah dalam solat tuan-tuan, insyaAllah kita akan bincang last kali kita akan bincang minggu depan last. Kita akan bincang isu-isu dalam solat. Kalau dia tak ada kain nak buat macam mana. Kalau ada kain separuh je, tak ada. Walaupun tak berlaku,
tapi kita just ambil tahu hukum. Ambil tahu hukum. Jadi kita jangan buat minda orang hari ni, dia kata tak berlaku tu tak duduk bincang lah. Tu jadi hilang syarak tu. Jadi hilang ilmu tu. Kita ambil tahu juga walaupun tak praktikal, walaupun tak berlaku sebagai hukum. Kalau tak ada kain nak buat macam mana? Kain ada tapi najis. Kain ada tapi najis. Nak buat macam mana? Ataupun memang tak ada kain. Ada orang nak bagi kain, nak bagi heboh, wajib ke ambil. Ataupun ada orang nak bagi pinjam, wajib ke ambil. Ada juga isu-isu berkaitan dengan muamalah. InsyaAllah kita bincang last kali yang tu, last tajuk lah besok lah. Hari minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Baik, terima kasih banyak tuan-puan. Terima kasih banyak yang memeriahkan majlis kita pada pagi ni. Sekadar memeriahkan, bukan kita panggil muzakarah dan memeriahkan saja, bukan kita panggil pembelajar tuan-puan. Nak mengaji, nak belajar ni kena cari orang tahu. Saya ni sekadar muzakarah boleh lah. Sekadar ingat-ingat untuk panggil ulang kaji. Untuk ulang kaji bersama apa yang telah kita belajar dengan Tok Guru kita. Nak tambah lebih kena cari orang ahli, kena cari orang bidan. Tadi Tok Guru yang ahli-ahli untuk kita tambah. Tapi sama-sama kita ni just kita sekadar kita ulang kaji, kita remind balik, recall balik apa-apa yang kita belajar dengan Tok Guru kita. Sekadar itu saja. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang juga turut memeriahkan ulang kaji kita, majlis ulang kaji kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada benefit kepada kita, ada input. Mudah-mudahan ada keberkatan. Kita doakan, kita dambakan, kita harapkan Allah berikan manfaat ilmu kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada kita, keberkatan ilmu, keberkatan umur kita. Bukan saja keberkatan harta, keberkatan keluarga, tapi kita nak keberkatan umur kita. Itulah yang paling penting tuan-puan. Mudah-mudahan apabila umur yang berkah, apa saja kita buat akan direkodkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak sangat umur yang berkah, kerana setiap umur yang kita habis akan direkodkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih khususnya kepada pihak penganjur yang menyediakan platform ini untuk mendapat manfaat bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada pihak penganjur dan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.